Bismillah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengizinkan kita untuk bersiaran secara langsung, live pada malam ini. Dan lebih penting lagi adalah bila mana Allah mengekalkan kita dengan nikmat Islam dan dengan nikmat iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga pada malam ini kita akan membincangkan, diberi kesempatan oleh Allah untuk membincang satu perkara yang cukup serius, yang mana mengikut pandangan tetamu yang paling yang istimewa pada malam ini, dan kita akan perkenalkan nanti, untuk membicarakan persoalan isu yang cukup hangat juga diperkatakan, iaitu curang. Okey, sentiasa hangat, sentiasa panas untuk dibincangkan, kerana sedikit perbualan dengan tetamu undangan pada malam ini juga dia mengatakan, beliau mengatakan bahawa isu ini tidak habis-habis dan dia baru balik pada Kota Baru dalam menyelesaikan satu kes di mahkamah. Alhamdulillah. Dan kita akan membincangkan tajuk iaitu curang di sebalik tirai mahkamah. Jadi siapakah yang selayaknya membincangkan di sebalik tirai mahkamah? Tentulah orang yang terlibat ataupun selalu berada di mahkamah, iaitu seorang peguam. Jadi kita telah mengundangkan tetamu yang istimewa pada malam ini, iaitu Datuk Haji Hanif bin Hassan. Selamat datang, Datuk. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz, Ustazah, sihat? Alhamdulillah, sihat. Nampak segak bergaya, Datuk, malam ni. Kita ada biasa segak. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulakan buah bicara kita pada malam ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Tentu semua tertanya apakah persoalan yang bakal ditanya dan apakah jawapan yang bakal dikupas oleh tetamu yang kita jemput pada malam ini. Dan insya-Allah soalan pertama akan ditanyakan oleh ustazah sendiri, insya-Allah. Sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, izinkan saya untuk berkongsi mengenai sedikit latar belakang Datuk Haji Hanif bin Hassan. Okey, beliau merupakan peguam syar'i bertauliah di Negeri Sembilan dan mempunyai firman guaman sendiri, iaitu Tuan Hanif Hassan dan company, yang mengendalikan kes-kes jenayah, sivil dan juga syariah. Pernah berkhidmat di dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan Malaysia sebagai timbalan pendakwa raya di bawah Jabatan Peguam Negara. Sedikit latar belakang, mendapat pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian dulu pernah belajar di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Smart Labu. Kemudian sebelum itu juga pernah belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said Syams, Seremban. Jawatan disandang ahli panel dalam beberapa jawatan kuasa penggubal undang-undang di Negeri Sembilan, fellow advokasi dan pensyarah jemputan di Fakulti Undang-Undang UKM, pengurus di Persatuan Perguruan Syar'i Negeri Sembilan, dan mendapat anugerah darjah Setia Bakti Negeri Sembilan, DBNS oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, insya-Allah. Jadi sebagai semua maklum, kes perceraian semakin meningkat saban tahun, dan benda yang menjadi persoalan kita, kenapakah perkara-perkara sebegini berlaku walaupun di usia perkahwinan yang awal. Dan insya-Allah saya
ingin menyerahkan mikrofon ini kepada Ustazah untuk bertanyakan lebih lanjut kepada Datuk Haji Hanif untuk soalan pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita sebenarnya sangat bertuah sebab kita bersama dengan seorang peguam yang sebenarnya dah lama saya sendiri Datuk impikan untuk live, untuk ada bual bicara perbincangan dengan lawyer, dengan peguam, sebab saya sebagai perunding cara rumah tangga, kita adalah orang yang sebelum proses proses ke mahkamah. Jadi kita yang sebelum proses lebih kepada nasihat, pujuk, bagi pandangan, dan saya percaya lawyer ni adalah yang menyaksikan bagaimana perakhiran proses tersebut. Jadi saya, kalau sebelum ini kita hanya jumpa beberapa peguam tu di luar, Masya Allah. Kita jumpa beberapa peguam ni untuk perbincangan yang tak rasmi. Jadi saya dari satu sudut saya fikir sangat bagus bila masyarakat didedahkan dengan pandangan daripada dua pihak. Saya malam ini adalah mereka yang sebelum proses, kalau berlaku perceraian ke, kalau proses perundingan kita sebut adanya hakam ataupun kita sebut sulh tu dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sampai sekarang tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memang tak berhenti saya menerima. Mungkin kalau tak keterlaluan, setiap minit mesti ada soalan luahan perasaan berkenaan masalah rumah tangga. Memang itu di antara, kalau kita tengok tu kan, setiap minit masuk mesej, daripada start kadang sebelum subuh sampailah malam. Mungkin kerana orang luar nampakkan sebab saya seorang yang berpengalaman, pernah ada pengalaman jadi perunding cara, jadi mereka nak cari tempat meluah dan tanya pandangan. Dan memang saya mustahil untuk saya melayan semua. Jadi akhirnya forum seperti inilah Datuk, kita boleh menjawab beberapa persoalan tu, kita gabung, kita kompres. Masya Allah. Dan kes paling banyak aduan yang diterima adalah kes curang. Subhanallah, dulu kalau curang, zaman mak-mak kita, kalau berlaku curang ni mungkinlah dia pergi berjumpa sembunyi-sembunyi belakang pokok ke kan. Sebenarnya saya terhalang. Okey. Jadi jumpa maksudnya belakang pokok ke, jumpa hujung-hujung kampung ke kan. Jadi tapi sekarang curang tu lebih mudah nak berlaku. Walaupun dalam rumah, walaupun dalam bilik tepi suami tengah tidur, walaupun depan duduk dalam kereta, suami tengah drive, isteri rupanya tengah mesej dengan kekasih gelap ke apa, ataupun isteri tengah masak kat dapur, suami boleh bermesej. Maksudnya curang tu terlalu mudah untuk berlaku. Tapi tuan-puan kena faham, maksud curang di sini adalah hubungan yang terlarang, yang tidak diizinkan syarak. Subhanallah. Memang tidak diizinkan syarak, hubungan terlarang yang mana dilakukan secara sembunyi, dalam keadaan dia nak menyembunyikan dan dia tahu itu perbuatan yang salah. Sebab ada orang kan, Datuk dia kata, Ustazah tak boleh cakap curang bagi lelaki sebab lelaki boleh kahwin 2, 3, 4. Jadi bila dia berkawan dengan perempuan tu, sebenarnya mungkin dalam fasa dia nak menambah isteri. Jadi orang perempuan je istilah curang. Ada yang kata begitu. Subhanallah. Tapi kita tahu lelaki yang soleh, dia tak akan berkasih bercinta sebelum nikah. Dan dia mesti gunakan saluran, dia dah bernikah kali pertama, untuk kali kedua, ketiga, dia takkan nak bercinta macam orang muda lagi. Dia mestilah tahu proses kedua ini dah melibatkan isteri. Jadi isteri perlu dilibatkan sama. Mungkin daripada peringkat awal dia beritahu hajat sekian-sekian kan, begitu begini. Jadi sebab itu memang curang ini berlaku daripada dua-dua. Jadi saya nak tanya soalan yang pertama kepada Datuk kan. Pengalaman Datuk lah, curang ni zaman now ni kan, zaman sekarang ni mana lebih tinggi, perempuan ataupun lelaki? Wallahu alam, silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Ustaz, Ustazah. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih atas jemputan ini. Dan saya awal-awal tadi saya dah maklumkan kepada Ustaz dan Ustazah, kita sharing pengalaman saya sebagai peguam di mahkamah dan juga melayani yang di ground ini, di lapangan. Jadi untuk soalan pertama tadi, kita kena tengok apakah yang menyebabkan konflik di dalam rumah tangga itu. Konflik di dalam rumah tangga ini, kalau mengikut kepada sisi syaraknya, disebabkan oleh dua. Yang pertama, berpunca daripada dua, iaitu yang pertama nusyus dan yang kedua adalah syikok. Nusyus ni maksudnya adalah apabila pasangan tidak menjalankan kewajipan sebagaimana yang digariskan oleh syarak. Yang kedua syikok ini, masing-masing bertelagah. Saya betul, awak salah. Awak salah, saya betul. Jadi dah bertembung. Tak tahu siapa betul, siapa salah. Jadi di situ akan timbul konflik. Jadi dalam konteks kecurangan ini dia masuk dalam yang pertama tadi, iaitu nusyus. Nusyus ni boleh jadi berlaku pada isteri dan boleh juga berlaku oleh pihak suami. Jadi skop kecurangan ini kita tengok pula, kita lebih mikro, lebih makro, lebih mikro, lebih kecil, dalam skop yang lebih kecil. Kita tengok, curang, suami ada ada hubungan dengan perempuan lain, dan atau isteri ada hubungan dengan perempuan lain. Tapi dalam realitinya ianya lebih besar daripada itu. Saya pernah dapat isteri datang jumpa, dia nak minta nasihat apa nak buat dalam rumah tangga ni, sebab suami dia tak layan dia, sebab suami dia dah beralih selera, suka kat lelaki. Jadi itu nampak dia punya horizon tu dah lain, kan? Begitu juga pernah juga saya terima suami komplain, datang, dia kata isteri dia rapat sangat dengan kawan perempuan. Jadi menimbulkan cemburu pada dia. Jadi apa yang perlu saya buat ni? Jadi saya akan bagi nasihat undang-undang, saya akan bagi nasihat hukum, kemudian begini solusinya. Itu kita nak tengok skop ataupun konteks curang tadi. Dia tidak terhad kepada lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki, tetapi dia cross. Betul. Cross lelaki, perempuan. Baik. Jadi soalan ustazah tadi, dalam kecurangan itu, siapakah yang banyak melakukannya? Bukan banyak menyumbang, siapakah yang banyak lakukan, isteri atau suami? Mengikut kepada pengalaman saya, dan saya ada juga tengok kepada data yang dikeluarkan oleh kaunselor, daripada 10 kes, 8 kes adalah dilakukan oleh suami. Ini dia punya ratio dia. 8 suami, 2 isteri. Jadi saya kembali kepada pengalaman saya. Saya lihat kes-kes berlakunya kecurangan ini apabila perkahwinan itu telah melepasi tahun yang ke-10. Maknanya melepasi tahun yang ke-10. Melepasi tahun yang ke-10. Lazimnya yang bawah 10 tahun, 3 tahun, 2 tahun ini ada konflik ini, kebanyakannya disebabkan oleh masalah kewangan. Masalah kewangan, masalah campur tangan keluarga. Tapi masalah kecurangan ni apabila perkahwinan melebihi 10 tahun. Dan jika apabila saya teliti semula, saya analisa semula kenapa berlakunya lepas 10 tahun itu. Sebab pada masa itu, tempoh perkahwinan itu, dia orang dah selesa. Selesa daripada segi penjagaan anak,
Dah tak adalah dukung anak guru gilir dah. Betul. Kalau ada anak 10 orang, seorang tu ajalah yang mungkin yang kecil. Kata kita average 5 orang anak. Kalau 5 orang anak, 10 orang, yang paling kecil dah 3-4 tahun dah. Jadi maknanya di situ dah masing-masing merasa selesa, dan juga kerjaya masa tu pun dah agak stabil. Dan masing-masing masa itu merasakan tahap kepercayaan masing-masing itu dah okey. Dah okey. Jadi sebab dah lama kahwin. Dah lama kahwin, masing-masing kata saya dah faham dia. Saya tahu dia pergi mana. Saya tahu kawan-kawan dia. Tapi sebenarnya pada masa itulah masa yang kritikal. Ujian datang dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk perhubungan. Sebab perhubungan kecurangan itu dia bukan develop satu hari, tak. Bukan hari ni dikenal seseorang tu, besok dia terus suka dan akan ada perhubungan tu. Dia mesti develop. Dia mesti sekarang kata apa, try. Dia try tengok, ada pula sambutan. Mungkin dalam bulan depan 3 bulan baru dah. Dia dah nampak dia punya keluar sekali, dan keluar seminggu sekali, keluar 3 hari sekali, lama-lama tiap-tiap hari keluar. Okey. Jadi maksudnya di sini adalah kecurangan itu bukan di develop dalam tempoh yang singkat. Dia develop mengambil masa yang lama. Okey. Kita tengok balik tempoh yang 10 tahun tadi. Selain daripada kerjaya, selain daripada keselesaan, dah anak dah kecil dah tak ada dah. Yang satu lagi menjadi sumbangan kepada keadaan itu adalah dia punya keselesaan, anak dah tak ada, kerjaya, dan juga kewangan. Kewangan pun dah steady. Jadi tak ada masalah. Okey. Dan satu lagi adalah tumpuan. Dah tak ada dah. Kalau kita anak pun dah besar dah, main dengan anak. Dia dulu yang masa kecil tu anak tarikan dia dekat situ. Betul. Bila anak dah besar, alamak, lagi penat duduk kat rumah ni. Macam tu lah. Mungkin. Dengar kejap, berlari sana, berlari sini, pecah sana, pecah sini. Dia akan mencari jalan keluar di situ. Itu yang mengikut kepada apa yang pernah saya tengok, apa yang pernah disampaikan oleh saya daripada orang di lapangan ini, datang jumpa dan minta nasihat. Sama ada yang datang itu isteri ataupun yang datang itu suami. Kalau isteri dia mengadu suami dia begini, suami ini akan atau yang suami dia datang nak menyelesaikan masalah dia. Dia dah kenal dengan perempuan ni, isteri dia tidak setuju. Jadi macam mana cara nak buat ni? Both side kita boleh dengar, tapi kes yang perasingan lah, bukan suami isteri yang sama lah. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Sekarang ni kita dah mula buka dan penonton kita pun dah makin ramai, dan 2,000 lebih Datuk melihat. Dan antara kita nak sebutkan tujuan kita pada malam ini, tuan-puan sekalian, saya rasa yang ni lagi okey kot bila nampak kita buat depan macam ni, dan kita maintain je macam ni Ustaz, supaya mungkin boleh zoom sikit supaya fokus kepada bahagian atas. Dia sebenarnya bila boleh ke zoom? Okay, that's good. Okay, Ustaz naikkan ke atas. Okay, saya rasa is better. Okay. Subhanallah, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kita pilih malam ni tajuk curang dan solusi di sebalik tirai mahkamah. Bukan sebab saja-saja kita nak pilih tajuk kontroversi, tapi ni sebenarnya satu tajuk yang menjadi bebanan saya sendiri bila menerima aduan curang terlalu tinggi setiap hari, setiap masa.
hampir setiap 10 minit kot. Kalau aduan rumah tangga, ada aduan curang. Okey. Jadi bila Datuk telah memulakan dan Datuk kata antara faktor dan pengalaman Datuk sendiri, lawyer kita ni merupakan seorang yang berpengalaman luas ya, seorang peguam pengalaman luas. Dan kita fahamlah tu bila dapat satu anugerah Datuk tu, bagi kefahaman saya lah, ini adalah satu anugerah di atas pengiktirafan dalam kerjaya, dalam sumbangan, dalam pengalaman. Jadi wajarlah diberikan gelaran seumpama itu dalam bidangnya. Jadi subhanallah, antara yang Datuk sebut, biasanya curang berlaku yang paling tinggi punca kalau 10, dalam skala 10, 8 daripada suami lelaki, kita sebutkan suami, 2% 2 daripada isteri. Jadi 2 nisbah 8, macam itulah. Kemudian biasanya berlaku dalam perkahwinan yang 10 tahun ke atas. Saya dengan fakta-fakta yang Datuk bawa tu, saya pun bersetuju, pengalaman saya pun begitu. Ialah masa kita anak kecil tak sempat nak fikir, diri sendiri pun tak terurus kan. Masa tu pun baru tengah nak target nak beli kereta tu, target nak beli rumah tu, target banyak. Jadi bila anak kecil kita faham bagaimana komitmen, tapi bila anak tu dah mula besar, dah mula longgar, dah mula rasa boleh tinggal-tinggal, na'udzubillah min zalik. Lepas tu faktor tekanan keuangan tu lebih 10 tahun ni mungkin dah stabil kan. Jadi masing-masing kadang-kadang Datuk, antara punca kalau pengalaman saya, dia dah mula rasa boring ataupun bosan pada pasangan kan. 10 tahun tu satu tempoh yang kalau tidak dilalui dengan iman dalam tempoh pernikahan ni, dia dah mula rasa jemu tu masuk, mula rasa boring dan rasa tarikan kepada orang baru tu lebih kuat. Ialah sebab kita dah kenal semua, kita dah tahu semua, jumpa pun hari-hari kan. Ujian boring dan bosan tu memang masuk jarum-jarum tu melalui bisikan syaitan, iblis dan hawa nafsu sendiri. Antara macam Datuk sebut, curang ni berlaku bukan suami dengan perempuan lain ataupun isteri dengan lelaki lain, tapi berlaku dah sama jantina. Dan antara punca kecurangan juga, subhanallah, kerana terlibat dengan media-media sosial dan hiburan-hiburan yang terlarang. Kalau pengalaman saya, memang banyaklah kes isi mengadu, Ustazah saya dapat tangkap suami saya dengan lelaki lain. Saya tanya tangkap dekat mana? Kan, dekat rumah urut ke, dekat mana? Tak, dalam bilik saya Ustazah. Kan, saya terkejut, saya balik mengejut gini, tengok suami saya dengan buat hubungan seksual dengan lelaki lain. Dua-duanya tak berpakaian apa semua. Lepas tu isteri mula mengadu, dia kata Ustazah barulah saya faham kenapa suami saya selama ni suka liwat saya. Bahkan bila suami liwat isteri ni, dia sampai peringkat keguguran berapa kali, sebab liwat ni bukan satu kita tahu bila namanya di luar tabi'i, di luar fitrah, kesakitan tu, azab tu sangat dahsyat. Sampai peringkat kena pergi ke hospital, kena jahit, dia trauma dia sangat dahsyat. Jadi sebab tu dikata, sebab itu barulah saya faham kenapa suami saya dia punya bentuk seksual dia dah bertukar, rupanya dia dah, dan pelibatan start dia berminat pada lelaki bermula dari video lucah. Bermula pada video lucah. Mungkin Datuk kan Datuk dah part dah lepas. Saya part runding cara ni, dia orang akan cerita semua. Bahkan kadang kita bukan nak minta dia cerita Datuk, tapi dia sebab dia nak fasa menerima kenyataan tu, fasa nak move on, apa yang perlu dia buat, dan dia masih lagi dalam fasa nak cari penyelesaian, dan dia masih nak bertahan. Jadi dia akan jumpa perunding cara kan. Jadi dalam tempoh tu dia cerita trauma dia apa, trauma dampak suami macam ni, trauma sekian-sekian dia melalui itu. Dia ingatkan suami dia mungkin sakit, kenapa dia nak mula tukar dia punya ni kepada liwat dan sebagainya. Jadi saya ni bila cerita, saya macam terbayang tau, wanita wajah dia tu macam mana, cerita dia macam mana, azabnya macam mana, dia bawa bukti-bukti hospital, bagaimana dia menempuh keguguran sebab terlampau sakit bila suami liwat. Macam itulah kan. Jadi antara punca utama curang juga
kalau sesama jantina ni, dan tak kurang juga suami mengadu isteri dia terlalu rapat sampai dia kata dia tengok dalam mesej isteri tu dengan kawan perempuan tu memang rindu dan perkataan-perkataan lucah yang menggambarkan mereka ada buat sesuatu yang lucah sesama perempuan. Dan bila hubungan sesama perempuan, dia menggunakan alat-alat yang mereka beli secara online. Yang ni pun saya sangat bimbang. Sekarang pun saya dirujuk sebab alat-alat seksual perempuan sama perempuan dijual secara terbuka je online dah tu. Kalau kita buka je, bahkan bukannya di tempat yang gelap, bukan di tempat yang tertutup, di Shopee ni jual selamba je. Di media-media sosial ni, benda-benda alat seksual ni dijual secara terbuka tuan-puan sekalian. Jadi yang lebih saya bimbang hari ni bila ibu bapa pula yang mengadu. Dia terkejut tengok anak perempuan dia ada alat-alat macam tu. Anak lelaki ada alat-alat ni. Rupanya semuanya antaranya punca utama video lucah. Dia starting nak sampai peringkat tengok video lucah ni tuan-puan sekalian, dan curang banyak bermula dengan video lucah. Bila contoh saya, kalau curang yang curang lelaki dengan perempuan, saya tanya lelaki, kenapa encik buat macam ni pada isteri? Kenapa curang? Kenapa pergi jumpa pelacur? Kenapa ada hubungan? Sebab curang yang saya sebut ni bukan sebab curang berkasih bercinta, sampai tahap membuat berzina lah. Curang sampai pihak berzina. Berzina ni kita tahulah haram dan dia di luar daripada hubungan yang halal. Jadi antara jawapan yang simple dia orang boleh jawab, suami jawab, Ustazah, kalau Ustazah makan ikan kembung hari-hari, Ustazah muak tak? Dia tanya soalan tu. Saya kata takkan encik nak samakan ikan kembung dengan isi encik. Dia kata boring lah Ustazah. Sama je kan. Jadi nak rasa juga ikan lain. Selamba saya ingat jawapan tu diberi tanpa rasa bersalah, rasa berdosa. Dia kata macam mana encik boleh bermula? Kadang dia tu serang. Memanglah saya tengok video lucah. Daripada video lucah tu dia boleh tengok aksi yang berbeza. Video-video porno ni. Kemudian dia boleh tengok bentuk badan yang berbeza dan dia ada keinginan berbeza. Dia mula lihat tiada daya tarikan daripada isterinya lagi. Dia mula rasa bosan dan boring. Maksudnya saya nak sebutkan di sini, curang biasanya berlaku berkaitan dengan daya tarikan seksual. Dan ini mesti ada kaitan dengan keimanan dan mesti ada kaitan dengan maksudnya tahap penghayatan agama. Sebab itu memang kita boleh sebut curang ini faktor sekian. Tapi dia balik faktor utama adalah faktor agama. Kalau ada iman, macam mana pun daya tarikan kuat macam mana di luar, kalau ada benteng iman, mereka boleh menahan. Dan kalaulah bagaimanapun daya boring tu, kan, boring tu daripada pasangan ni, dia mampu menutup kekurangan pasangan, kan, memaafkan pasangan dan diusaha untuk bantu pasangan supaya ada daya tarik. Maksudnya iman sebenarnya adalah solusi semuanya lah. Okey, dan sebagai sedikit penutup saya untuk round saya, sebab kita nak pergi kepada Datuk kembali. Bila saya nak kembali kepada kesan pornografi tuan-puan sekalian. Pornografi ni dia bermula daripada mana? Kalau saya buat kajian saya sendiri, apabila sebab kita ada peluang tahu runding cara, lawyer mungkin sebab dia dah peringkat mahkamah kan, jadi dia kumpul-kumpul fakta untuk dibentangkan. Wallah alam, mungkin Datuk boleh ceritakan kan. Tapi saya ni peringkat yang mana kita bila saya sempat untuk buat kajian secara personal melalui soal selidik saya kepada klien. Bila saya kata, encik, macam mana encik boleh bermula dengan video lucah? Dia kata sebenarnya dia bermula dengan encik, kadang yang perempuan, yang saya takut Datuk, yang perempuan pun sekarang buat luahan ketagih pornografi, video porno. Isteri perempuan, Ustazah, saya tak tahu macam mana saya nak stop, saya ketagih tengok pornografi. Yang perempuan, saya kata kalau lelaki tu macam tak pelik, tapi perempuan zaman sekarang. Sebab kenapa puan? Sebab saya tak dapat kepuasan dengan suami, jadi tengok video pornografi dan saya puaskan dengan tangan sendiri. Saya kata mula-mula dia dapat kepuasan tangan sendiri. Lama-lama dia akan ke arah dia nak ada pasangan. Dia nak ada seseorang yang memuaskan dia, sebab dia tahu suami dia tak ni. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Kalau orang muda tuan-puan sekalian, tolong ibu ayah, tolong sangat.
Kalau kita tak jaga perkara ni daripada sekarang, na'udzubillah, tak mustahil kalau anak kita akan melakukan kecurangan dalam perkahwinannya. Anak kita ni dia bermula tengok yang semi porno. Semi porno boleh didapati daripada program-program TV yang biasa dilihat melalui Astro, melalui Enjoy TV ke, melalui Netflix ke, yang mana cerita-cerita kita kata semi porno yang iklan TV pun banyak ada unsur-unsur pornografi, maksudnya seksi, menjolok mata, menggairahkan. Iklan tuala wanita contohnya, iklan lotion sampai tunjuk body macam ni sekian-sekian, iklan mandian, iklan wallahualam sebab kita dah lama tak tengok iklan sebab kami dah lama off TV. Lepas tu Netflix, cerita yang tak ada tapis kan. Ibu bapa kebanyakannya bila part-part yang sensor tu dia tutup mata anak, jangan tengok, tak boleh tengok ni, ataupun dia lajukan ke apa ke. Tapi remaja, kanak-kanak yang dah ada naluri, mula-mula memang dia tak tengok, dia akan rasa geli. Peringkat awal, geli, dia buat apa tu, geli, ni. Lama-lama perasaan geli tu dah hilang. Dia mula perasaan rasa seronok melihat adegan tu, adegan intim daripada drama dia yang tengok. Dia mula minat K-pop dengan seksinya, dengan gaya yang gairahnya, dia mula beralih lagi. Itu semi porno tuan-puan sekalian. Bila tak rasa berdosa dengan semi porno, pakaian ketat, seksi, terdedah, sama ada melalui drama, Allahu Akbar, na'udzubillah, drama TV kita pun teruk, Datuk, drama Melayu Islam kan, pelakon-pelakon kita pun teruk, pakai atas lutut apa semua, dan kita anggap okey. Dan mata anak kita yang dah biasa tengok ni tuan-puan sekalian, dan kadang ditonton dengan suami kan, suami pun tengok seksi-seksi apa semua, lepas tu dah jadi biasa dengan maksiat mata tuan-puan sekalian. Untuk tengok lebih lagi tak pelik. Dan saya ada satu kes yang buat pengakuan. Ini adalah orang yang academician, saya sebutkan doktor kan, buat pengakuan bagaimana dia boleh terlibat dengan aktiviti pelacuran, melanggar pelacur perempuan walaupun dah ada isteri. Dia bermula sejarah masa kecil dia balik kampung, duduk ramai-ramai, tengok makcik sepupu terselak kain. Dia teringin tengok lebih, dia pergi selak. Bila ini cerita 15 tahun lepas, 20 tahun lepas, bukannya maksudnya mudah macam ni hari ni. Tapi sebab benda tu tak dikawal, lepas tu bila masuk sekolah menengah, dia dah pandai pergi ke rumah urut. Sebab apa? Nak tengok lebih. Zaman tu tak ada lagi smartphone. Dia kata tak ada smartphone, jadi dia nak lebih. Keinginan tu kuat walaupun bersekolah baik dan budak bijak. Sampai ke masuk universiti dah pandai, dah mula langgan pelacur. Kemudian dah kahwin, dia ingat solusi kahwin dia akan berhenti. Rupanya tidak. Sebab benda tu dah berakar daripada sebelum, dan walaupun dia dah ada anak, dia ingat dia boleh stop. Dia kata dia belum mampu stop. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa dengan tu, walaupun dia rasa berdosa, bertaubat banyak kali dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, kesan pornografi kepada otak, dia memberikan kerosakan otak di 5 bahagian berbanding kesan dadah kepada otak. Tuan-puan boleh tengok dalam YouTube, boleh cari kesan pornografi kepada otak. Kerosakan otak lebih dahsyat berbanding kesan dadah kepada otak. Dan apabila melihat sesuatu video porno ni, sama ada kanak-kanak, remaja ataupun orang dewasa, orang tua pun tak pelik. Sama ada orang tua, sebab kes curang di kalangan warga emas pun dah makin tinggi. Masa saya bertugas dulu, isteri umur 60 datang mengadu, 50 lebih mengadu. Dia kata bermula suami dia perasan suka tengok video-video ni, tapi dia fikir dia nasihat apa semua ni. Tapi rupanya berlanjutan daripada tu, suami ni nak ada keinginan yang lebih daripada sekadar melihat, nak rasa apa yang dia tengok dalam video itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang saya nak sebutkan tadi tu, pasal apabila dilihat suatu bentuk pornografi ni, apa berlaku kepada otak? Otak bahagian depan namanya bifrontal cortex. Cortex depan ni, cuba cari otak bahagian depan, saya BFC. Saya lupa ni umum. Hormon dopamin akan dirembeskan bila rasa seronok, syok tu. Hormon dopamin akan dirembeskan kepada otak bahagian depan. Dan perbezaan kita dengan binatang, tuan-puan sekalian, adalah otak bahagian depan. Binatang tak ada otak bahagian depan. Otak bahagian depan ni berfungsi untuk
membezakan baik dan buruk, membezakan dosa dan pahala, membezakan rasa bersalah dengan tidak. Okey, prefrontal cortex, bahagian otak bahagian depan berfungsi untuk mengatur ingatan memori, memusatkan konsentrasi, mengendalikan emosi, mengendalikan pertimbangan baik dan buruk, maksudnya dosa dan pahala semua itulah. Jadi sebenarnya ni pun otak rosak akibat pornografi. Apa yang boleh menyembuhkan otak tu? Okey. Terima kasih ya. Tuan-puan sekalian, bila hormon dopamin ini dirembeskan, dan dia akan, bila semakin kerap tengok pornografi, benda-benda yang tak elok, apa yang berlaku? Berlakunya kebanjiran hormon dopamin di bahagian otak depan, sampai peringkat otak bahagian depan semakin mengecut, dia semakin kurang berfungsi sampai tahap tak rasa berdosa apabila melakukan dosa, tak rasa bersalah apabila melakukan kesalahan. Ini yang sangat kita bimbangkan. Dan akhirnya buat curang pun tak rasa apa-apa. Bahkan ada kes, ni saya bawa beberapa kes sebenarnya, pegawai penyidik saya bawa. Contoh hari ni suami curang, isteri kantoi, isteri tahu suami curang. Suami dah tak rasa kesian ke apa ke, siap suami ni kata, saya curang ni, contohlah, saya curang ni sebab awak tu dah tak menarik. Awak tu sekian-sekian, lepas awak dah bersalin perut, dah tak ada rasa belas kasihan dah, meletakkan, dia tak rasa dah. Tak rasa macam, yang minta maaf lah, abang tak akan buat lagi. Dia sampai peringkat hilang rasa bersalah, belas kasihan, ihsan tu dah tak ada. Walaupun isteri menangis-nangis, sampai hati awak curang, sampai hati awak buat macam ni. Ini saya nak cakap, tahap parahnya curang tu, sampai tahap pelaku curang ni dah hilang rasa bersalah. Okey, dia start dengan tadi tu, berlaku kerosakan otak bahagian depan, pertimbangan rasa bersalah, rasa berdosa, emosi dah hilang belah ihsan tu, tuan-puan sekalian. Sampai peringkat dia kata, bila isteri ni tahu suami ni curang, isteri ni mesej contoh pada perempuan tu, tolonglah jangan ganggu rumah tangga saya, tolonglah gini-gini. Lepas tu pasangan curang dia ni dah menghilangkan diri sebab kesian dekat isteri ni, baru tahu rupanya lelaki yang janji nak kahwin ni rupanya suami orang. Dan apa yang suami ni buat, kalau awak tak cari perempuan tu, kalau awak tak hubungi perempuan ni, kalau awak tak ni, saya akan ceraikan awak, saya akan tinggalkan awak, saya akan tinggalkan dengan anak-anak. Sampai peringkat macam tu. Dan orang perempuan ni yang meluah, yang hubungi saya ni, dia kata, Ustazah, sekarang saya sedang, sebab perempuan tu dah blok suami saya sekian-sekian, jadi saya sedang usaha cari perempuan tu. Saya kata, kenapa macam ni pula puan? Sebab suami saya ugut, kalau tak dia akan ceraikan saya, dia akan tinggalkan ni. Jadi puan nak cari pasangan curang suami tu? Ya Ustazah, saya sekarang ni, saya tak ada pilihan lain. Dah jadi terbalik. Patutnya suami tu bila isteri dah tangkap ni, minta ni, dah sampai tahap tu. Dalam bulan lepas, seorang wanita datang, kendong anak kecil, lepas tu ada anak perempuan seorang. Ini kisah benar saya cerita. Ustazah, suami saya Ustazah bawa perempuan balik rumah. Bawa perempuan, pasangan curang dia Ustazah. Dia boleh masuk bilik dengan perempuan tu, dengan saya, dengan anak-anak duduk dekat luar Ustazah. Saya kata sampai tahap tu. Lepas tu puan tak halang. Saya pernah halang Ustazah, saya kena tampar, saya kena pukul. Saya pernah tak buka pintu untuk perempuan tu masuk Ustazah, teruk saya kena pukul. Lepas tu puan buat apa? Saya tengok dengan mata saya dekat luar ni dalam dewan saya tengah semak dekat luar tu, dia menitik air mata, anak kecil umur dah setahun lebih yang dia dukung tu, ambil mas yang dipakai lap air mata mak dia. Saya kata, ya Allah, bijaknya budak ni setahun lebih duk lap air mata mak Ustazah. Dia dah selalu, anak saya dah tengok selalu saya menangis. Saya kata, bila saya tanya suami saya, bang kenapa buat macam ni, sekian-sekian apa semua, jawapannya apa? Saya boring lah dengan awak ni dapat bersalin gini. Alasan tu. Lepas tu kenapa puan masih bertahan? Saya masih mengharap suami saya berubah, mungkin suami saya akan bertaubat, suami saya akan berhenti. Saya kata memang tahap curang hari ni dah sampai tak ada belas kasihan ni, sebenarnya otak bahagian depan tu dah rosak. Dia dah terendam dengan dopamin tu, maksudnya otak bahagian depan dah mengecut, dah tak membezakan lah dengan binatang, dah tak ada, dah tak boleh seimbang, dah nak beza baik buruk, dosa pahala tu dah tak ada perasaan dah, belah ihsan sama manusia dah tak ada, rahmah tu dah tak ada, mawaddah, sakinah tu semua dah tak ada. Dan masa ni lah saya bagi tahu puan, sebenarnya kalau puan nak selamatkan diri dengan anak-anak, kalau puan rasa bercerai, itu baik, saya sokong.
Dan sampai peringkat kita kadang-kadang menyokong dah perceraian. Sampai tahap suami bawa balik perempuan, buat hubungan seksual di dalam rumah dan dengan perasaan tu saya kata, dan kalaulah puan kata, Ustazah, saya harap suami berubah. Kalau puan harap suami berubah, mungkin dengan perceraian. Mungkin suami akan insaf berubah apa semua. Ataupun saya terpulang kalau puan nak masih bertahan, tapi puan kena ingat anak-anak ni dia membesar untuk melihat maksiat ayah depan mata itu lebih besar mudaratnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang memberi nasihat ni pun Datuk terpaksa beri nasihat yang bukan tak logik. Kita kata Ustazah nasihat suruh cerai, tengok kes Datuk. Ada kes yang kita kata sabarlah, bertahanlah. Kalau kes dah sampai melampau pukul sepak terajang, kadang isteri ni dia tak ada kekuatan. Tapi bila kita nasihatkan gini, ya, isteri ni kata, okey Ustazah, insya-Allah saya akan bawa kes ni ke jawatan agama, saya akan bawa kes ni ke mahkamah. Sebab bukan bertahan sebulan dua, dah perangai suami dah bertahun dah macam ni. Dan bertukar-tukar orang dah bawa balik. Ada kes tu Ustazah, ni suami saya curang kali ke-15 dah ni, bawa balik perempuan lain. Kali ke-15 dah puan, berapa tahun kahwin? Lebih 10 tahun. Lamanya puan tunggu. Lepas tu puan rasa macam mana? Saya dah takut dah pada diri saya, takut suami saya HIV gini-gini. Sampai peringkat tu, wallahualam tuan-puan sekalian, saya ni sebut-sebut cerita ni, saya sebut solusi sikit. Tapi tunggu sampai round kedua saya fokus kepada solution berdasarkan pengalaman saya bila isu melibatkan curang. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz Moderator, Encik Suami. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Jadi sebelum saya serahkan persoalan seterusnya kepada Datuk Hanif, marilah sama-sama kita berkongsi seramai mungkin dan mengajak kawan-kawan yang lain, sebab kita nak menjawab kepada persoalan seterusnya itu berkaitan dengan tindakan yang boleh dibuat seandainya pasangan kita curang di sudut mahkamah dan sebagainya. Jadi kita share dulu seramai mungkin, kita ajak semua dapat ilmu yang mungkin boleh dikongsikan, mungkin bukan pada kita tetapi pada teman-teman kita, pada mungkin adik-adik kita yang telah ataupun yang sedang mengalami keadaan yang sama, dan bagaimanakah dia boleh berhadapan dengan situasi sedemikian. Adakah dia boleh menuntut keadilan di mahkamah atau sebagainya, ataupun boleh menuntut permohonan fasah di mahkamah dan sebagainya. Fasah lepas tu kan, kalau kes suami buat kesalahan macam tu, adakah untuk hak hadanah anak kan, untuk hak hadanah anak. Lepas tu dari segi nafkah-nafkah yang boleh tuntut, mungkin harta sepencarian, adakah faktor curang suami tu kukuh untuk isteri dapat semua ni. Itu sangat terbaik. Okey, baik. Saya silakan Datuk, dipersilakan. Okey, terima kasih Ustaz Moderator. Satu soalan yang perlu dijawab dengan ringkas dan padat, saya rasa. Dia melibatkan undang-undang dan hukum. Okey, sebenarnya sebelum saya datang sini tadi, dalam kereta dah ada seorang telefon. Satu program call saya, dia kata, boleh tak, ada satu klien dia ada masalah begini, masalah dengan suami dia. Saya tak lebih mendalam lagi, tapi apabila diceritakan kepada saya, oh, ini mungkin ada masalah di pihak suami. Jadi saya kata, tak apa, pukul 9 ni buka Facebook, saya hantar saya hantar banner. Selepas pukul 11 nanti boleh telefon saya semula. Saya kata, okey, itu cerita sebelum sampai sini. Okey, soalan tadi tentang apakah tindakan yang boleh diambil. Okey, kita pergi kepada hak isteri itu dulu. Apabila berlakunya penganiayaan oleh suami terhadap isteri, sama ada penganiayaan emosi atau penganiayaan fizikal yang menjadikan kehidupan isteri itu menderita, maka isteri itu boleh memohon fasah di mahkamah. Okey. Atau suami itu berkelakuan lucah dan berkawan dengan perempuan-perempuan yang jahat. Itu nyata di dalam undang-undang. Oh, ada dalam undang-undang. Ada dalam undang-undang. Di section 53 enactment undang-undang keluarga Islam. Kita boleh share. Subhanallah. Perkataan dan berkawan dengan perempuan jahat. Ya. Okey. Di dalam section 53 enactment undang-undang keluarga Islam kita di Negeri Sembilan sama juga di Selangor pun sama peruntukan ini. Seseorang perempuan mengikut mana-mana yang berkenaan
yang berkahwin mengikut hukum syarak berhak mendapat suatu perintah untuk fasakh atau satu atau lebih daripada alasan berikut. Ini saya ambil yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Iaitu bahawa suami menganiayai isteri antara lain, pertama, lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita oleh sebab kelakuan aniaya. Kedua, berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Itu curang tadi kan? Ya. Ketiga, memaksa isteri hidup secara lucah. Ya. Keempat, melupuskan harta isteri. Ini mungkin tidak relevan dengan kita punya topik pada hari ini. Kelima, menghalang isteri daripada menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya. Okey. Jadi ada beberapa lagi lah, tapi saya petik yang relevan saja di bawah Seksyen 53 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Jadi telah jelas hak isteri yang dianiayai oleh suami berhak untuk mendapatkan fasakh daripada mahkamah. Isteri itu boleh memfailkan permohonan di mahkamah untuk mahkamah memfasahkan atau mahkamah membubarkan perkahwinan mereka. Bukan dengan lafaz suami, tidak. Ya, dengan perintah hakim. mahkamah, kuasa hakim. Walau bagaimanapun isteri yang menuntut ini atau yang mendakwa ini perlu mengemukakan bukti yang kukuh. Dia tak boleh main cakap je. Okey, ada beberapa kes yang saya dapat, isteri ni dah kumpul bukti-bukti. Dia kumpul bukti resit hotel. Dia kumpul bukti gambar-gambar. Dia kumpul bukti screenshot WhatsApp. Even ada yang mengupah private investigator, penyiasat persendirian untuk ikut suami dia. Upah. Jadi penyiasat persendirian itu akan hantar laporan dan kita panggil dia sebagai saksi ke mahkamah. Oh, penyiasat persendirian boleh jadi saksi? Boleh. Tapi dia agak costly lah, agak mahal kan. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah bukti itu perlu kukuh. Kalau ada curang macam mana? Kalau dia ada hubungan, setakat mana hubungan itu? Kalau dia ada berhubung dengan perempuan itu mengenai komunikasi telefon atau apa, ada bukti. Kalau dia memukul, misalnya kata tadi kan, mengenai secara fizikal, ada buat boleh report, ada pergi ke klinik untuk dapatkan. Semua untuk fasakh seseorang isteri itu perlu menyediakan kes yang kuat lah. Itu kadang-kadang kita tengok, tak boleh sabit fasakh itu. Bukan sebab benda itu tak betul, tetapi sebab pengemukaan keterangan ataupun bukti itu tidak kukuh. Tidak semestinya kes itu kalah disebabkan benda itu tak buat, tetapi disebabkan kurangnya keterangan. Sebab mahkamah kita ini, mahkamah ini, dia melihat apa yang dizahirkan di hadapan dia. Ya, betul. Betul. Jadi siapa yang mendakwa, beban untuk membuktikan adalah terhadap yang mendakwa. Ini syarak. Ya, betul. Itu hukum fiqh. Jadi kalau nak bawa kes ke mahkamah, perlu betul-betul determine. Perlu betul-betul orang kata tu lengkap. Barulah. Dan kadang-kadang ini yang pentingnya ni. Ada kalanya kita tahu benda tu ada, tetapi isteri ni tak tahu dia penting. Dia tahu oh ni ada handphone dia. Apa tu, puan ada ambil tak? Oh tak ada lah, saya ingat tak perlu. Nampak? Ingatkan mahkamah tak boleh terima. Tak, mahkamah boleh terima. Dengan syarat adalah dia punya rukun-rukun kita untuk disiplin untuk membawa keterangan tu di mahkamah. Jadi dalam konteks pengemukaan keterangan di mahkamah, itu yang kena dapatkan nasihat daripada peguam. Itu. Tapi kan Datuk, selalu
isu kalau klien saya dulu lama sangat proses fasa. Lepas tu kedua, dia orang kata, Ustazah macam dia orang suruh lantik lawyer juga, saya tak ada duit. Lepas tu kita cadangkan guna lawyer kerajaan lah. Kan lawyer yang yang kita sebut lawyer kerajaan lah. Itu dia kata dia punya kita sebut apa? Queue dia panjang sangat. Lepas tu akhirnya saya kata kalau macam tu puan tak payah tunggu lawyer, puan bercakap bagi pihak puan sendiri. Tapi bila nak bercakap bagi pihak sendiri dengan keadaan nak bercakap depan hakim dalam ruang mahkamah, kadang blank. Maksudnya diri sendiri nak bawa kes tanpa lawyer, tanpa sekian-sekian. Diorang biasa, lagi-lagi kalau tak biasa bercakap depan khalayak, akhirnya macam Datuk katalah, bukan tak ada bukti, tak ada ni, tapi kegagalan dalam menjelaskan tu kan, meyakinkan, mempersembahkan kes tu. itu kepada Maksudnya bila hakim tanya tu je, okey puan gini, dia dah keluar dah. Dah jam dah kat situ. Dia kata apa yang saya buat masa tu, yang saya bantu adalah bantu dia tulis. Tulis gini-gini, saya kata nanti depan hakim dalam court tu, sebab kita pun pernah tengok bagaimana suasana court apa. Dan perbicaraan biasanya belakang tu ramai lagi yang nunggu giliran. Terbuka kan. Lepas tu kadang memanglah buat serentak banyak kes, sebutan kes tu banyak. Jadi orang pun bebas masuk, kecuali KK yang betul-betul apa ni minta secara tertutup, kes VIP ke apa semua tu lain lah. Tapi mahkamah tak mampu nak terima untuk tertutup semua. Jadi apa yang mampu saya buat untuk bantu, kalau orang yang tak mampu nak upah lawyer apa semua, saya bantu untuk tuliskan senarai apa sebab nak mohon fasah, bawakan bukti apa semua untuk dipersembahkan. Dan saya macam itulah tuan-puan antara solution. Bukanlah kita menggalakkan perceraian, tetapi kadang-kadang perceraian itulah yang menjadi penyelesaian. Betul. Solusi kepada solusi. Jadi saya nak kembali balik kepada Datuk kan. Biasanya kalau Datuk tengok bila isteri memfasah atas faktor perceraian yang akan melibatkan emosi, melibatkan kadang penderaan apa semua, kecurangan melibatkan emosi apa semua. Biasanya kukuh tak untuk dia dapat fasah, dan apa yang isteri sebenarnya boleh dapat daripada fasah tu. Okey. Hak-hak isteri. Okey. Dia sebenarnya begini. Kalau faktor kecurangan menjadi faktor utama kan, dia akan ada faktor yang mengikut tau. Bila dia curang, dia akan jadi syikok di dalam Pentakaran. di dalam rumah tangga tu. Akan ada rasa tak puas hati, akan ada rasa marah, jadi akan timbul provokasi. Dekat situ akan kemungkinan kebarangkalian itu akan berlakunya physical contact. Dah bergaduh. Dah bergaduh. Okey, dah bergaduh. Balik rumah je isteri marah dah. Makan, orang kata apa, makan penampar kan. Jadi perkara itu akan menjadi lanjut. Jarang saya tengok kalau ada affair tak ada gaduh. Betul. Kalau kecurangan tak gaduh, tak ada. Dia akan bergerak selari. Jadi bila pemfailan fasah itu lazimnya bukan satu sebab saja, bukan kecurangan itu. Dia mesti pergi. Ada juga yang sampai kepada kegagalan menafkahi isteri dan anak. Kan? Sebab dah spend dekat luar banyak. Dekat rumah pergi ke situ. Dekat rumah dia punya belanja sudah kena potong. Betul. Patut bagi isteri 500 bulan untuk belanja, dah potong jadi 100 je sebulan. Atau langsung tak ada. Jadi perkara itu akan kecurangan itu akan menjadi nukleus kepada sebab-sebab yang lain, akan menjadi punca kepada sebab-sebab lain. Jadi apabila mohon fasah dengan sebab kecurangan itu, sekiranya datang kepada peguam akan tanya tu, ada tak dia pukul? Ada tak dia maki hamun? Sekarang maki hamun tu memang bukan kecil-kecil punya cakap tu. Macam-macam keluar. Perempuan tak gunalah, muka macam hantu lah, semua keluar tu. Yang akan
menjadikan beban emosi yang amat dahsyat. Ada saya pernah dapat satu kes, terlampau isteri tu dia balik, kemudian isteri tu tak masak. Sebab isteri kata tak apa, makanlah kat luar. Dia kata kenapa? Saya beli makanan ada dalam fridge tu, buka fridge. Buka, tutup, buka, tutup sampai berkali-kali. Jadi dia tak pukul, tapi dia torture. Mental torture. Tutup, buka. Kalau tak nanti siap. Tutup, buka. Sampai to that extent. Jadi affair ataupun kecurangan ataupun perhubungan gelap di luar itu akan menyebabkan beberapa perkara yang akan berlaku. Di situlah kalau nak mohon fasah, kita akan tanya. Dan poin-poin itu akan dimasukkan untuk sebagai sebab-sebab fasah. Okey. Saya tak pergi lagi kepada hak-hak selepas itu. Saya nak menjawab tentang perkhidmatan guaman tadi. Kita di Negeri Sembilan ni kita ada peguam yang biasalah, yang menjalankan amalan guaman biasa. Kemudian itu ada demi rate masing-masing lah, yuran guaman yang perlu dibayar. Yang kedua adalah Jabatan Bantuan Guaman. Itu yang peguam kerajaan tu. Kita tak boleh nak kata dia orang lambat, tapi itu adalah kes terlalu banyak. Kes terlalu banyak, pegawai pun mungkin terhad. Jadi mana yang boleh mana yang perlu diutamakan, kita utamakan dulu. Tapi saya dimaklumkan yang daripada feedback maksudnya dia ikut Badan Negeri. Kalau volume tinggi, nanti dia akan hantar ramai pegawai lagi. Okey. Jadi dalam menangani masalah tersebut, saya pengerusi Persatuan Peguam Syar'i Negeri Sembilan. Oh, masya-Allah. Jadi atas idea Duli Amal Mulia Tuanku yang Datuk Besar, baginda mencadangkan supaya ditubuhkan satu pusat bantuan guaman syar'i. Masya-Allah. Dan Duli Amal Mulia memberi mandat kepada Persatuan Peguam Syar'i Negeri Sembilan untuk menubuhkan pusat bantuan guaman syar'i yang kita panggil Ansar. Masya-Allah. Ansar tu sendiri maksudnya pertolongan, menolong. Jadi kita dah buka semenjak tahun 2019. Mana-mana individu yang memerlukan perkhidmatan yang tidak berkemampuan, kita bagi secara percuma. Secara percuma. Tapi bajet tu daripada mana datang? Bajet daripada kerajaan negeri, daripada NGO, dan daripada orang perorangan. Kita ada kita punya pusat bantuan itu. Ada di Mahkamah Sendayan lah. Di floor bawah tu. Ramai mungkin yang tak tahu. Sebelum ni kita dah buat pelancaran, kita buat kempen dah. Subhanallah. Ini satu memang saya kagum lah. Rupanya Datuk adalah pengurusi kepada Persatuan Peguam Syar'i Negeri Sembilan. Dan inisiatif untuk memberikan perkhidmatan ni, kita memang dah ada, kita panggil Biro Bantuan Guaman tu adalah peguam lantikan kerajaan. Saya faham kes terlalu banyak, jadi tak boleh lari daripada extend kan, lambat sikit. Itu normal lah. Rupanya untuk membantu lagi, untuk berikan pada betul-betul yang tak mampu lah, siasat dulu betul-betul tak lah. Betul ke tak? Dia punya kelayakan dia maksima pendapatan adalah RM30,000 setahun. Setahun maksudnya gaji dia yang 2,500 macam tu. Lebih kurang. Antara 2,000 ke 2,500 lah gaji dia. Okey. Jadi itu boleh memohon, kita tengok kelayakan. Kemudian daripada situ, sekiranya layak, kita akan pilih daripada panel-panel peguam yang berdaftar dengan Ansar ini. Jadi kita bagilah, kita rotate. Insya-Allah. Datuk, kalau tak berbayar, kalau tak dapat bantuan tu, biasanya kos kes tak daripada buka file sampai settle tutup file, biasa berapa kos? Dia terpulang lah kepada peguam-peguam lah. Terpulang kepada peguam dan juga ikut kepada kompleksiti ataupun kerumitan kes itu.
kita ada mahkamah rendah, ada mahkamah tinggi, ada mahkamah rayuan. Itu pun mempengaruhi indikator kepada berapa kita punya yuran guaman. Tapi kalau di Ansar percuma. Masya Allah. Kalau average lah, 10,000 ke 20,000 ke 20,000 ke 30,000 ke macam tu. Saya punya observation lah, pemerhatian saya dalam praktis di Seremban ini minimum 5,000 lah. Minimum 5,000. Apa kes pun minimum 5,000. Ya. Okay? Tapi dia tak dibayar sekaligus, tidak. Betul. Ada yang bayar separuh, kemudian separuh lagi tu boleh ansuran, atau 5,000 terus bayar pun ada juga. Jadi terpulang kepada peguam itu dan perbincangan dengan persetujuan dengan klien. Okey, baik. Saya pergi kepada hak-hak tadi pula kan. Ya, hak-hak selepas tu apa itu sangat penting. Dia selepas perceraian itu ada beberapa tindakan yang boleh dibuat, iaitu pertama adalah tuntutan harta seperceraian, tuntutan hadanah atau hak jagaan anak, tuntutan nafkah iddah, tuntutan nafkah anak. Betul. Okey. Jadi ada 4 lah yang tuntutan mut'ah. Mut'ah. Ada 5 Jadi isteri boleh membuat tuntutan itu selepas perceraian, dan suami pun boleh. Suami pun boleh tuntut. Sama. 5. Kecuali nafkah iddah. Nafkah iddah. Nafkah iddah dan nafkah anak. Dengan nafkah anak taklah. Ya. Okey, baik. Itu secara umumnya lah. Kemudian chances untuk mendapatkan peluang untuk berjaya di dalam tuntutan-tuntutan itu. Okey. Untuk hadanah, dia ada undang-undang sendiri yang memperuntukkan tentang umur anak itu, siapa yang akan menjaga anak itu. Sekiranya anak itu perempuan di bawah umur 7 tahun, di dalam Seksyen 82 enactment yang saya sebut tadi, ibu adalah penjaga yang diberi keutamaan. Kalau bawah 7 tahun. 9 tahun ke bawah, 9 tahun. Lelaki 7 tahun ke bawah. Ibu diberi keutamaan. Jadi sekiranya anak melebihi daripada umur itu, dia boleh memilih dengan siapa dia nak tinggal. Okay. Nafkah anak memang tanggungjawab bapa. Tetapi jumlah itu perlu ditentukan oleh mahkamah. Dia tidak boleh melampaui kemampuan suami, kemampuan bapa. Ada juga kalau ibu dapat anak tu macam-macam pula dia minta. Bapa lunch mesti McDonald, mesti apa dia kata kan, McD, Happy Meal. Malam kalau tak ada nasi, pizza. Dia tu dah. Ada, saya ada dapat. Saya ada tengok senarai yang diberi oleh bekas isteri kepada bekas suami ni. Dia kata buat macam ni, kalau tak pergi court, dia kata. Dia kata, ini Happy Meal lah, everyday Happy Meal lah kan. Payah ni kata kan. Jadi buat adjust, mahkamah akan tengok kepada kemampuan bapa itu dan juga keperluan anak itu. Kalau dah anak itu ada sekolah kerajaan yang berkaitan, takkanlah nak pergi hantar private kan. Betul. Berpada-padalah. Okey. Mut'ah dia tengok kepada lamanya perkahwinan itu, khidmat yang diberikan oleh isteri dalam tempoh perkahwinan. Harta pencarian, sumbangan kepada pemperolehan harta itu yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Sumbangan maknanya kalau isteri itu ada menyumbang kewangan, katalah rumah tu 100,000, 20,000 dia bagi untuk pembelian rumah tu. Dia ada hak ke atas harta pencarian itu. Tetapi jangan risau kalau tak ada bayar duit untuk dapatkan harta tu. Dalam undang-undang menyebut sumbangan langsung atau tidak langsung. Sumbangan langsung tu duit lah. Katalah rumah 100,000, dia ada sumbangan 20,000, dia ada sumbangan 30,000, atau dia buat joint loan, masing-masing bayar tiap-tiap bulan kan. Itu sumbangan secara langsung.
Sumbangan tak langsung ni macam mana? Contohnya dia suri rumah, dia tinggal rumah itu, dia kemas rumah itu, dia tanam bunga, dia decorate rumah tu, macam dia buat lampu cantik-cantik, supaya keluarga ni selesa berada dalam rumah tu. Dialah yang menguruskan rumah tu. Dialah yang menguruskan rumah itu. Dan dengan adanya dia di rumah itu, menguruskan rumah, bersihkan rumah, jaga anak, tak payah ambil maid kan. Ya. Jadi duit bayar maid tu suami boleh bayar Kat isteri. kan, kat isteri boleh bayar rumah. Boleh bayar rumah. Boleh bayar duit pinjaman rumah tu. Faham. Jadi di situ ada sumbangan secara Tak langsung. tak langsung. Jadi jangan risau kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik. Kalau dalam grant tu tak ada nama dia. Walaupun tak ada nama dia. Walaupun tak ada nama dia, walaupun dia 1 sen pun tak bagi. Tetapi lazimnya mahkamah akan tengok peratusan sumbangan itu. Kalau sumbangan tak ada sumbangan secara kewangan, tak secara langsung, mungkin sedikitlah dia punya portion. Kalau rumah tu harga 100,000, mungkinlah dalam dia punya ada dalam 5 ke 10,000, 5% ke 10% atau 15%, 15,000 kata. Itu cerita tentang hak selepas perceraian itu. Okey, itu kalau isteri yang mohon fasah. Kalau suami yang curang, kalau isteri curang macam mana? Isteri curang. Tuan Puan sayang, kalau kes isteri pula yang curang. Kalau isteri curang, suami boleh membuat 2 perkara. Buat tuntutan yang pertama adalah dia boleh filekan di mahkamah untuk permohonan isteri taat. Isteri kembali taat. Isteri kembali taat. Dia boleh filekan. Dan itu juga dia perlu mengemukakan pertama apa yang perkara yang isteri tu tak ikut cakap kan. Okey, katalah suami dia kata, saya dah cakap kat dia jangan berhubung dengan ex-boyfriend dia tu lagi. Tapi dia engkar. Itu contohnya. Atau saya dah cakap tiap-tiap minggu jangan keluar. Pergi jumpa orang tu, tapi engkar. Catatkan di dalam permohonan itu. Sekian bulan saya kata jangan. Sekian bulan dia berhubung dengan lelaki ni. Sampai sekarang dia masih berhubung. Saya nak dia, mahkamah memberi perintah supaya dia tak lakukan semua ini dan taat kepada perintah saya. Sekiranya dalam tempoh 7 hari daripada tarikh perintah ini dia gagal, isteri gagal untuk taat, maka automatik isteri itu nusyus. Kan? Datuk. Ya. Kadang-kadang jadi persoalan pasal taat ni, adakah kalau suami perintahkan pada isteri, saya nak awak masak hari-hari. Lepas tu ada hari tu isteri kata, saya tak nak, saya dah malas, saya tak nak masak. Adakah suami kata, saya perintahkan awak masak, saya takkan beli, saya nak awak masak juga. Adakah yang tu pun boleh katakan isteri ni engkar perintah suami? Okey. Dalam permohonan itu kita akan buat begini. Isteri hendaklah mentaati perintah suami yang munasabah dan mengikut pada hukum syarak. Yang munasabah dan mengikut hukum syarak. Jadi kalau isteri dah pening kepala, muntah, demam, entah-entah kena virus COVID ke tak tahu kan, suruh juga masak, itu dah tak munasabah. Dan isteri kalau maksudnya suami buat permohonan, mahkamah akan memberi peluang kepada isteri untuk menjelaskan. Suami buat permohonan bukan automatik mahkamah akan bagi, tidak. Mahkamah akan panggil isteri ni. Betul tak apa dakwaan suami kamu ni? Tak. Masa tu saya sebenarnya demam. 3 hari saya slip disc ni kata kan. Kononnya kan saya slip disc. Nak angkat periuk pun sakit belakang ni. Saya dah maklumkan pada dia. Bukan saya engkar. Nampak? Dia ada penjelasan. Jadi mahkamah mungkin bila dengar macam tu, mahkamah tengok kepada fakta. Ini saya punya slip disc saya dah kena 15 tahun. Jadi mahkamah boleh tengok penjelasan macam tu. Okey. Dia tak engkar. Okey, tapi Datuk, ni macam kes saya banyak terima yang biasanya usia perkahwinan dalam 3-4 tahun yang suami mengadu isteri ni memang malas. Malas buat kerja rumah, memang kalau pinggan mangkuk tu tunggu dia balik lah.
memang pagi sampai petang isteri tu duduk kat rumah walaupun tak ada anak lagi, memang duduk layan tengok TV, duduk ini sebab alasan isteri. Saya dengar ceramah kata semua tu kerja suami. Kerja kemas rumah, lipat kain, semua tu kerja suami. Memang sebab isterinya malah dengan tak ngemah, tak basuh pinggan apa semua. Saya kata, Ustazah, saya dah buat ayat perintah dah. Saya perintahkan awak uruskan, saya keluar cari rezeki, awak uruskan gini. Itu pun jadi satu masalah besar kat dalam masyarakat kita. Apabila keluar ayat-ayat yang bahawasanya itu bukan tanggungjawab isteri, hal basuh pinggan, lipat kain, nyemur kain, bahkan masak, semua tu sebenarnya suami. Kalau isteri tolong tu ihsan. Tapi kan Datuk, saya kan dalam bila kita handle kes masalah rumah tangga, kita merujuk kepada kitab-kitab perbincangan ulama. Tanggungjawab dalam rumah tangga ini adalah mengikut fitrah. Fitrah lelaki cari rezeki dan dia melakukan kerja-kerja yang kasar dan berat. Angkut sampah, mungkin baiki tu, baiki ni kan, mungkinlah bahagian luar rumah, potong-potong rumput ke ini ni. Maksudnya fitrah wanita pula kerja-kerja rumah, tanggungjawab rumah yang sesuai dengan kelembutannya. Jemur kain, lipat kain kan, menyapu tu pun lah bersih sikit. Orang lelaki menyapu juga tapi 1 minit dah siap. Tapi macam tak menyapu lah. Contohlah kan. Jemur kain pun laju juga orang lelaki. Mungkin bergulung-gulung. Lipat pun mungkin laju tapi besar kecil macam tu lah kan. Jadi sesuai dengan ketelitian dan kelembutan wanita tu dia berbeza kesan dia. Sama juga dengan bab pengurusan, ialah susun atur, uruskan mandikan anak. Jadi bukan kita kata, saya bimbang konsep-konsep yang diwawarkan dalam masyarakat, dia merajakan isteri. Sampai peringkat yang saya bimbang hari ni, wahai para suami, isteri anda tak nusyuk, isteri anda tu maksudnya kalau isteri tak nak masak tak berdosa. Wahai para isteri, dah keluar ayat-ayat macam tu. Kalau suami tak berhak marah anda kalau anda tak mahu kemas rumah, sebab sebenarnya itu kerja suami. Dan wahai suami, isteri kemas rumah tu ihsan je, kalau dia tak nak pun ni tanggungjawab suami menyediakan pembantu. Yang ini sebenarnya ayat-ayat seperti ni mewujudkan syikak. Betul. Syikak yang lebih banyak. Kalau orang dulu, mak-mak kita, maksudnya dia tak adalah duduk bertahan bab-bab ni. Maksudnya okey, mak tu lah jaga ni, okey suami kerja balik, sama-sama ada peranan. Dan kita kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanyakan kepimpinan. Hadis tu bersama lagi tuan-puan sekalian, yang mana Nabi bersabda, seorang lelaki dia pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dipertanggungjawabkan akan kepimpinannya. Dan seorang wanita, isteri adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dipertanggungjawabkan akan kepimpinannya. Lepas tu bila saya tanya isi-isi yang macam ni kan Datuk, dia jawab, habis tu kalau puan kata tanggungjawab kemas semua tu suami, kerja tanggungjawab puan apa dalam rumah tangga? Tanggungjawab saya 2 je. Tanggungjawab saya ialah melayani nafsu suami dan saya berhias cantik-cantik untuk suami. Saya kata kalau itu sajalah peranan kita puan, Allah kurniakan kita akal, Allah kurniakan kita kemampuan kan, jari jemari kita apa semua dan sebagainya. Dan tanggungjawab itu adalah berwaktu yang singkat, maksudnya malam, waktu tidur. Habis tu waktu-waktu yang lain, adakah kita tidak boleh nak memanfaatkan ilmu Allah bagi, kemampuan kita, kecerdasan tubuh badan, kesihatan untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya itu pun saya suka menyebutkan, sebenarnya kerja-kerja rumah bukan tanggungjawab sepenuhnya lelaki, perempuan ni ihsan, tapi sebenarnya adalah satu tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama. Maksudnya perempuan buat atas dasar kewajipan dan amanah kan sebagai seorang wanita yang berakal, yang berkemampuan. Nauzubillah min zalik. Cuma saya nak tanya kembali kepada Datuk, adakah bila atas alasan bukan sebab curang, bukan sebab suami perintahkan solat, suami pergi adukan isteri tak solat, ataupun suami perintahkan tutup aurat, isteri tak tutup aurat, mungkin itu jelas nak sabit dengan isteri nusyus. Tapi adakah suami boleh sabit isteri nusyus bila suami meminta ataupun menyuruh isteri menguruskan anak dengan baik, menguruskan rumah tangga sementara dia tak di luar mencari rezeki. Dan isteri ni bukan sebab sakit apa, tapi disebabkan sikapnya yang malas, tak nak berubah,
Dan kadang saya tanya isteri, kenapa puan? Puan kan duduk kat rumah, puan tak masak kenapa? Belum ada anak. Dia kata, Ustazah, daripada kecil sampai besar mak saya yang masak semua. Daripada kecil sampai besar mak saya uruskan kain-kain baju saya. Kecil sampai besar mak saya tak suruh saya buat kerja-kerja rumah ni. Saya kata, puan kan dah kahwin. Ustazah, tengoklah jawapan isteri saya, itulah jawapan dia, dan hujahnya itulah. Dia kata bukan kewajipan dia. Jadi saya dah rasa macam dah tak ada dah rumahku syurgaku. Saya bayangkan bila balik, isi saya sambut, saya nak juga isi saya masak. Saya bayangkan sinki tu, ni dia punya mangkuk pun saya yang basuh dengan busuk, dengan dia tak nak ni. Jadi nampak tak di situ kan, bagaimana Dato', adakah dalam hal sebegitu pun suami boleh tuntut di mahkamah, isteri kembali taat dan isteri tu dinamakan nusyus. Okey. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustazah. Dia begini dia ada beberapa bentuk jawapan kepada persoalan itu. Yang pertamanya, isteri ni kurang maklumat dan kurang diberi pemahaman. Jadi kalau ikut kepada struktur keluarga itu, suami adalah ketua keluarga. Dia mempunyai satu autoriti yang amat besar. Ya, autoriti besar. Autoriti yang besar mendidik isteri. Memaklumkan kepada isteri, inilah tugas kamu sebenarnya. Jadi kalaulah isteri itu tak juga ikut, okey, ada cara lain lagi, rujuk kepada pihak yang ketiga. Itu yang ada kaunseling tu. Kaunselor. Kalau tidak merujuk kepada kaunselor pun, merujuk kepada immediate family member, iaitu ibu dan bapa kepada anak, suami isteri, atau ibu atau abang atau kakak, biar dia nasihatkan. Jadi itu peranan suami yang perlu bijaksana. Jadi kalau tidak berubah pun ada satu lagi cara, iaitu terus filekan. Ini saya cerita ni. Ini filekan permohonan perceraian di mahkamah. Okey. Filekan, bukan nak menceraikan dia, tetapi permohonan untuk menceraikan di mahkamah. Sekiranya pergi ke mahkamah itu, isteri kata setuju cerai, cerailah. Sebab di dalam permohonan itu ada sebab-sebab diceraikan. Dia ada sebab keaiban kepada isteri itu. Dia tak boleh nak handle dah. Tak boleh nak menguruskan. Tak boleh nak didik dah. Jadi kenapa ada memohon untuk menceraikan? Sebab dia saya dah habis ikhtiar dah nak didik dia macam mana. Jadi saya lepaskanlah dia. Saya nak lepaskan dia melalui mahkamah dan kebenaran mahkamah. Okey. Jadi kalau isteri kata okey, tak apa, lepaskanlah, dia pun lepaskan. Tu kalau dia setuju lepaskan. Tetapi kalau tidak setuju dia lepaskan, maka ada satu lagi step mahkamah akan buat, iaitu mahkamah akan melantik jawatan kuasa pendamai. Dia panggil JKP, jawatan kuasa pendamai, yang akan dipengerusikan oleh pegawai agama. Dulu qadi kan? Dulu qadi ke, penolong qadi ke, pembantu qadi ke, dia akan pengerusikan. Dan pihak-pihak suami dan isteri akan melantik pendamai masing-masing yang terdiri daripada keluarga terdekat. Itu pergi balik kepada cerita itu. Cerita yang merujuk kepada keluarga semula. Jadi keluarga ni akan berbincang. Pihak-pihak. Betul. Mahkamah di situ, mahkamah masih lagi bagi peluang untuk pihak-pihak supaya berbincang dan ditarbiahkan ke apa yang patut kan. Betul. Jadi di situ peranan lebih formal. Ditubuhkan oleh mahkamah jawatan kuasa ini, okey, bincang. Macam mana kita nak settlekan rumah tangga ni? Suami kata dia nak cerai, isteri kata dia tak nak cerai. Jadi kedua-dua pihak ini akan berbincang. Boleh tak selama dia punya perbincangan bukan macam mana nak menceraikan kedua ni, tak. Perbincangan adalah bolehkah kedua-dua ini berdamai dan disatukan kembali. Tengok, itu nampak indahnya struktur Islam ni, proses itu. Saya pun pernah saya selalu juga dulu dilantik jawatan kuasa pendamai. Maksudnya sebelum tu kes tu ialah kita selesai antara klien dengan klien. Kita dah pujuk puan berubahlah. Kita perempuan gini-gini kan, kita kena dipenyujuk hati suami dan dengan ikhtiar gini. Lepas tu okey, dia memang tak nak dia ni.
Lepas tu bila kita panjangkan kes tu ke mahkamah. Kan kita kes ni kita pun keluarkan surat kes dipanjangkan ke mahkamah sebab tak boleh settle di pihak kita. Akhirnya kes tu balik semula melantik kita jadi Jawatankuasa Pendamai. Dan masa tu bukan panggil suami isteri dah, panggil wakil keluarga. Jadi wakil ni, dan kadang-kadang Datuk, wakil keluarga ni kata, Ustazah, kami setuju diorang ni berpisah je. Sebenarnya pandangan keluarga tu pun kita kata, saya akui anak saya ni, saya dah puas juga nasihat Ustazah, dia memang ni. Lepas tu yang belah ni pula, saya kesian tengok anak lelaki saya ni Ustazah, sebab dia ni macam bukan dia tak cuba, 5 tahun dah dia cuba. Tapi gini-gini mungkinlah tiba masa gitu kan. Jadi akhirnya kalaulah kedua ni boleh isteri berjanji, tu kat situ kita boleh buat perjanjian tu. Ada perjanjian secara tulis. Okey, jadi kalau berdamai alhamdulillah. Tetapi sekiranya tak boleh berdamai, suami boleh ambil kata boleh lepaskan. Jawatankuasa Pendamai kata perlu dilepaskan. Jadi rujuk pada hakim semula, bagi tahu keputusan perbincangan tak boleh berdamai, suami boleh lepaskan sebab memang dah tak boleh dah. Di situ ada critical sikit. Sebab apabila isteri itu diceraikan dengan sebab itu, dia diceraikan dengan sebab yang patut tu. Apabila diceraikan dengan sebab yang patut, yang 5 perkara tadi mungkin dia tak boleh tuntut, tak boleh dapat, walaupun nafkah iddah. Bergantung kepada dia punya beratnya tu, sebab diceraikan tu. Betul. Ya betul Datuk, betul. Umpamanya muta'ah. Muta'ah kalau ikut kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam, seseorang isteri yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut boleh memohon muta'ah, boleh menuntut muta'ah. Maksudnya ialah kalau dia diceraikan dengan sebab yang patut, dia tak boleh. Tapi kalau diceraikan tanpa sebab yang patut, dia boleh tuntut mut'ah. Okey Datuk. Bila sebut mut'ah, sebab Datuk tak sentuh tadi, tuan-puan saya review balik, kita ulang sikit. Selepas berlaku perceraian, lelaki boleh tuntut 3, perempuan boleh tuntut 5. Perempuan boleh tuntut yang pertama nafkah iddah. Kan, nafkah iddah dalam tempoh iddah 3 bulan tu kan, yang kita sebut 3 kali suci. Kemudian yang kedua boleh tuntut nafkah hak hadanah, hak jaga anak-anak. Kemudian yang ketiga, isteri boleh tuntut nafkah anak. Okey, lepas tu yang keempat, isteri boleh tuntut muta'ah. Yang keempat, isteri boleh tuntut harta sepencarian. Harta bekerja, apa-apa harta mungkin ada yang macam Datuk terangkan. Tapi mut'ah ni yang saya faham Datuk, iaitu maksud dia ganti rugi. Bukan ganti rugi, dia sagu hati. Sagu hati. Sagu hati perceraian. Ia lebih kepada sagu hati perceraian, yang mana jumlah dia ni kadang-kadang boleh di luar lebih banyak daripada harta sepercarian. Mungkin kadang berdasarkan berapa harta yang ada. Sebab itu kadang mut'ah ni sampai ada tuntut 2 juta, 3 juta, 4 juta, tengok kepada harta yang adalah sagu hati perceraian. Tapi macam Datuk sebut tadi, yang lelaki boleh tuntut 3. Dia tak ada nafkah iddah. Dia tak adalah nafkah nafkah iddah dengan okey, suami boleh tuntut hadanah, dia boleh tuntut kalau perceraian. Lepas tu nafkah harta sepencarian. Harta sepencarian dengan 3 muta'ah. Muta'ah tak boleh. Tak, harta sepencarian. Harta sepencarian dengan apa saja? Dua saja. Jadi bila Datuk menyebutkan sekiranya seorang wanita itu diceraikan disebabkan yang kukuh, bukan disebabkan suami, tapi punca perceraian itu daripada isteri, itu yang kita kata mahkamah sebenarnya adil. Sebab banyak kan orang kata mahkamah ni tak adil, lebih kepada perempuan je. Tapi sebenarnya bila suami lelaki datang dengan sebab buruknya akhlak isteri, mungkin kerana dia telah melakukan zina. Lepas tu, ini kes berat ni. Dia mungkin akan gugur hak tu. Bahkan mungkin kalau berat sangat, nafkah iddah pun dia tak layak dapat. Mungkin muta'ah tu memang jauh sekali lah. Harta perceraian. Lepas tu hak hadanah pun mungkin boleh gugur kerana buruknya akhlak isteri tu. Kalau pihak suami boleh buktikan, isteri saya tak solat, isteri saya berakhlak buruk, isteri saya
kalau dia dapatlah hak jaga anak ni, dia akan beri kesan kepada akhlak anak, akidah anak dan sebagainya. Sebab itu dalam hal ni saya suka Datuk, bila saya handle kes nak pergi pada penceraian, saya akan cerita siap-siap. Sebab ramai kes saya dah jumpa, contoh kan, lepas 2 tahun, lepas tahun saya kata, puan, Ustazah ingat tak saya? Ya, saya ingat. Puan yang mohon fasah tu kan, puan mohon perceraian. Ya Ustazah. Lepas tu macam mana Pak Akhiran? Kami memang dah berpisah. Puan tuntut apa-apa tak? Tuntut apa Ustazah? Dia tanya balik. Puan tak tuntut nafkah-nafkah edan, muta'ah atau perceraian? Oh, saya tak tahulah pula. Sebabnya saya suka memberitahu kepada masyarakat. Mahkamah ni dia akan proses apa yang dimohon je. Kalau puan mohon fasah, dia akan bicarakan fasah sahaja. Dan selepas kalau fasah tu selesai, kitalah yang kena pergi pula buka fail lain, isi borang lain untuk dibicarakan. Dan mahkamah tak ada nak, hakim pun tak ada masa nak jelaskan, okey puan, fasah puan, okey, fasah pun dah dijatuhkan oleh mahkamah, oleh tuan hakim. Tuan hakim tak ada, okey puan boleh pergi ke kaunter, nanti boleh mohon nafkah edah, nafkah muta'ah, boleh mohon harta sepercarian, tak ada. Itu adalah ilmu kita yang kena tahu. Dah selesai kes tu dibicarakan, pergi balik kat kaunter, mohon 5 tadi tu. Mohon harta sepercarian, mohon muta'ah, mohon. Sebab bila sebut fasah, fasah ini adalah penceraian punca daripada suami. Kalau tak, isi tak dapat fasah. Memang sah-sah kalau fasah tu lulus, memang punca perceraian itu datangnya daripada keburukan akhlak suami kan, ataupun macam-macam lah apa yang suami gagal menjalankan tanggungjawab dia, baru dapat fasah. Sama juga suami yang menceraikan isteri boleh buktikan kerana buruknya akhlak isteri. Jadi suami boleh tuntut sekian-sekian. Tapi tuntutan semua tu perlu dibuat secara formal. Bukannya automatik dapat fasah, automatik 5-5 tu datang. Okey, automatik dapat fasah, semua tuntutan tu sekali, tak. Tuntutan tu perlu isi borang asing pula. Dapat tarikh baru pula untuk perbicaraan. Berapa jumlah fasah, berapa jumlah tu. Subhanallah. Mungkin bab tu Datuk boleh jelaskan sikit. Okey, baik. Untuk yang muta'ah tadi penting status perceraian, kenapa isteri itu diceraikan. Mengikut pada Seksyen 58 Undang-Undang Keluarga Islam, dia menyatakan bahawa selain haknya itulah hak isteri untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon muta'ah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah, dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu, dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami supaya membayar sejumlah wang yang adil dan patut mengikut hukum syarak. Dia 2 kali penekanan diberi. Subhanallah. Yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Maknanya kalau perempuan dia patutlah diceraikan, maka dia tak boleh dapat muta'ah. Dia tak boleh tuntut muta'ah. Itu apa dia yang contoh yang diceraikan dengan sebab yang patut? Curang? Ya. Tidak jalankan tanggungjawab sebagai isteri. Menjalankan tanggungjawab, nusyus. Jadi itu dia yang patut dicerai, aib kepada isteri itu. Sama juga macam nafkah. Kalau isteri itu aib, adakah dia berhak untuk mendapat nafkah edah? Kan? Itu persoalan dia. Jadi perlu dilihat kalau nak buat apa tuntutan tu, tu dia. Adakah layak dia buat atau tidak? Itu kena pastikan betul-betul lah. Jadi kita ni apa-apa pun bila sesuatu ujian datang, tuan-puan sekalian, kita hadapi dengan iman dan rasional. Setengah perempuan, okey Ustazah, suami saya nak ceraikan juga. Macam malam tadi kes. Bukan malam tadi pun saya duduk bermesej, semalam pun saya bermesej. Perkahwinan dah 15 tahun, sangat bahagia. Ada anak 4-5 orang tak silap saya. Hari last tu kan, okey, elok ni salam, mesra, suami masih cium dahi apa semua. Selepas daripada tu, suami jatuh sakit, demam lebih kurang 2 minggu. Lepas daripada tu, suami ni langsung dah tak nak tengok isteri, benci isteri, sampai langsung tak boleh ni, sampai satu masa suami ceraikan.
Dia kata ustazah benda tu, dan suami tak boleh bagi sebab kenapa dia ceraikan. Dia kata ustazah sangat mengejut, suami tu berubah dan memang nampak seperti sakit, kena sihir, sebab 2 minggu lepas tu berubah terus, bahkan langsung tak nak tengok muka, keluar terus daripada rumah, tak jumpa dan lupa terus anak-anak ada ni, macam berubah drastik sangat. Jadi yang isteri ni terlalu terluka, sedih sangat dan sebagainya. Jadi bila di mahkamah tu lebih kepada tak nak tuntut apa-apa. Sebab apa? Terlalu kecewa, sedih dan tak boleh menerima situasi tu. Dan bila ditanya apa salah saya, suami diam. Tak pandang muka apa semua, kenapa tu. Memang sampai sudah lepas je jatuh talak tu, kan blok terus ni. Isteri tak jumpa langsung dan tak ada pun khabar, nak tanya khabar anak, langsung tak ada. Macam hilang terus daripada radar. Jadi saya kan suka nasihat pada isteri. Dalam tempoh diuji pun kita masih kena rasional di hadapan hakim. Tuan Hakim kan yang mulia, saya menjalankan tanggungjawab saya dengan sebaiknya sebagai seorang isteri. Dan saya tidak ada melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menyatakan bahawa saya isteri yang nusyus. Sekian-sekian. Dan masa itulah Tuan Hakim akan melihat kelayakan kita untuk mendapat semua yang lain. Dan suami pula diam, tak menyangkal. Mungkin Tuan Hakim tanya, adakah benar apa yang isteri nyatakan? Mungkin dia diam. Maksudnya, dia pun tak ada bukti untuk menafikan. Subhanallah. Sebab itu, Masya Allah, dalam bab ini, apapun ujian, memang kita akan terduduk apa semua, tetapi be rational untuk dapat hak kita. Dan kena fikir, hak yang kita perjuangkan itu sebenarnya untuk anak-anak. Dan untuk kita nak survive dan move on selepas tu. Jadi bukanlah orang kata perceraian tu dia tak nak, tapi beria pula tuntut. Kadang stigma tu kata dia sedih, kata ni, tapi siap menuntut lagi. Kalau sedih takkan tuntut-tuntut. Ini kesilapan dan stigma yang sangat salah. Tuntutan itu adalah yang diberikan oleh syarak. Bab dia memang betul sedih, itu bukan hak kita untuk menghukum dia sedih tak sedih, kurang sedih ke apa dan sebagainya. Allahu Akbar. Okey, Datuk, sebelum kita sebenarnya dah hampir dekat pukul 11, saya nak share sikit tuan-puan sekalian, nak mengajak sebenarnya ini selingan ya Datuk untuk mengajak hadir ke webinar. Mungkin Ustaz boleh pegang webinar di ambang Ramadan, sebab saya nak pergi kepada sedikit solution bila berlaku kes curang apa perlu dibuat. Tapi sebelum kita penutup kesimpulan tu, saya nak mengajak tuan-puan sekalian hadir ke webinar di ambang Ramadan, membongkar ilmu keajaiban dan kemuliaan Ramadan yang bakal dilaksanakan 4 hari lagi. 3 April 2021, iaitu hari Sabtu ini tuan-puan sekalian. Tinggal 4 hari saja lagi. Walau bagaimanapun, kalau tuan-puan tak boleh hadirlah pada tarikh tersebut disebabkan urusan-urusan, tuan-puan jangan bimbang, sebab sekali tuan-puan daftar dalam webinar ni, ia sebenarnya sepanjang hayat. Kita tak akan tutup. Kita akan masukkan tuan-puan dalam FB close FB tertutup, kan? Lepas tu kita tak akan padam FB tu. Boleh tengok sehari selepas, 2 hari selepas, sebulan selepas pun. Dan kita akan gabungkan ilmu dari sudut akidah, dari sudut fiqh dan dari sudut tasawuf. Dan kita tengok panel yang kita bawa ada dalam bidang-bidangnya. Tasawuf oleh Dr. Aiman Al-Akiti, dari sudut tafsir berakidah berkenaan Ramadan, puasa dan sebagainya, bagaimana nak capai darjat takwa melalui tadabbur Al-Quran, iaitu Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, dan saya akan dari sudut fiqh. Dan kita akan gunakan kitab ni tuan-puan sekalian, buku ni, buku fiqh Ramadan ni, Ustaz boleh pegang ni. Okey, buku fiqh Ramadan ni adalah buku yang kita terbitkan sendiri, dan buku ni terhad 10,000 naskah saja. Sekarang kita maksudnya dah banyak orang beli. 10,000 naskah saja. Ini adalah terbitan pertama publication di bawah kami sendiri. Dan dalamnya kita boleh tengok adalah full color. Mungkin Ustaz boleh ni sikit. Full color dan tulisan yang sangat selesa dibaca dengan mata kita. Masya Allah. Dan untuk webinar ni kita akan memang gunakan buku ni, kitab ni. Jadi saya sarankan yang masuk webinar anda memiliki juga buku ni. Masya Allah. Buku ni hampir 400 muka surat. Tajuk dia adalah satu-satu soal jawab fiqh Ramadan. Maksudnya 111 soalan yang kita pilih yang paling popular bila masuk bulan Ramadan. Dan dia bermula dengan mukadimah, kemuliaan Ramadan, kelebihan, amalan sunat, amalan makruh, kan, perkara membatalkan. Semualah tuan-puan sekalian
memang wajib sebuah rumah sebenarnya ada buku fiqh Ramadan, tak semestinya buku yang kami terbitkan ni, sebab orang Islam nak hadapi bulan yang mulia mesti dengan ilmu. Sebab dengan ilmu lah yang membezakan Ramadan kita. Jadi tuan-puan sekalian, setiap pembelian buku dan juga yuran untuk webinar Raya 60 tu sebenarnya adalah infak tuan-puan sekalian kepada kelangsungan kerja amal dan kerja dakwah yang kami lakukan. Okay, setiap yuran ni kalian boleh tengok isi keluarga, nak share dengan adik-beradik ke, boleh tengok dengan mak apa semua. Kita bukan kata seorang ni tak, kita nak share. Jadi subhanallah, setiap yuran ni adalah infak tuan-puan sebenarnya. Daripada yuran tu boleh sustain, kita ada 60 orang aktivis di sini buat kerja amal, kerja dakwah tu yang kita bayar gaji, dan duit tu juga kita run untuk program-program. Jadi subhanallah, sebenarnya dalam anda membeli buku dan membeli yuran webinar, anda sebenarnya memberi infak dan juga sumbangan. Subhanallah. Dan kesimpulan daripada saya, kemudian kita akan bagi kesimpulan kepada Datuk. Biasa bila kes curang datang kepada saya akan tanya soalan. Isteri datang menangis-nangis, suami curang. Saya tanya, puan, apa respon suami bila suami tahu yang puan dah tahu? Suami saya menyesal ustazah, suami saya menyesal, suami saya mohon maaf ustazah, suami saya merayu-rayu untuk diberi peluang. Dan puan nampak kesungguhan dia macam mana? Memang bersungguh-sungguh sangat. Saya tak pernah tengok dia menangis macam tu, dia pegang kaki saya. Lepas tu puan nampak perubahan dia apa lagi? Dia memang dah tak berhubung, dia dah block terus perempuan tu sekian-sekian. Perubahan apa lagi? Dia memang lain lah pelayanan dia. Saya kata kalau macam tu, puan kena bagi peluang. Saya kata kena bagi peluang. Sebab apa? Dia tunjukkan penyesalan dia. Dia tunjukkan ikhtiar dia. Dia bukannya sekian-sekian. Saya kata insya-Allah ini adalah ujian dalam rumah tangga puan untuk menguatkan lagi hubungan rumah tangga. Dan mungkin benda ni pahit sangat untuk diterima, tapi kalau puan redha, puan maafkan dan suami betul-betul berubah, suami betul-betul serik, kan? Dia betul-betul rasa dia tak boleh hidup tanpa puan dan sebagainya, dan insya-Allah benda ni tak akan berulang lagi. Kecuali kalau berulang kali kedua, kali ketiga, tu cerita lain. Jadi ini kali pertama dan suami tunjukkan penyesalan. Sama juga bila kes curang datang, suami cerita pasal isi-isian, saya akan tanya juga suami tu macam mana reaksi isteri bila encik dah tahu. Memang isteri saya gini-gini. Saya kata antara yang terbaik encik buat adalah memaafkan dan beri peluang. Subhanallah. Bahkan saya jumpa ramai juga suami yang mampu memaafkan walaupun isteri itu sampai peringkat berzina. Dan suami ni tanya, ustazah, adakah saya ni suami dayus? Saya kata suami yang dayus ialah, kalau ikut dari sudut syarak, yang membenarkan isteri. Biar je tahu isteri zina, tahu isteri dia dah aurat pun biar isteri kalau bebas, itu baru dayus. Tetapi encik dapat tangkap perbuatan isteri ni dan encik memang bagi hukuman pada isteri dengan tak bercakapnya, dengan pulaukannya, dengan ada pukulnya kan sebab nak marah sangat, dengan sekian-sekian, dan nampak perubahan isteri. Dan kalau encik maafkan, itu bukan dayus. Jadi sebab apa ada suami kata, ustazah, orang kata kalau saya tak cerai saya dayus, kalau saya tak cerai saya ni, saya wajib ceraikan. Saya kata, encik, isteri ada kebaikan tak? Isteri saya banyak kebaikan ustazah, saya tak nafikan. Dia mengandungkan, dia melahirkan, dia ni. Dan saya wallahualam kenapa boleh isteri saya terjebak, mungkin silap saya juga, saya dah mengabaikan dia, mungkin sekian-sekian. Jadi saya kata kalau encik memaafkan dan isteri betul-betul berubah, dan itu sebenarnya adalah satu perbuatan yang sangat mulia. Maksudnya lagi berat kemaafan yang diberikan, sebenarnya lagi besarlah nilai kemaafan tu. Tapi kalaulah jawapannya berbeza, ustazah, isteri saya tak nampak pun menyesal apa semua, dan dia boleh macam buat biasa je. Ini salah awak lah, awak sendiri tak hargai saya, gini, awak tu kena ni. Isteri tu tak nampak macam merayu-rayu, menyesal ke apa, gini. Tak, ustazah, macam dia tak rasa sangat perbuatan tu, dia banyak letak salah pada saya. Ataupun isteri kata suami saya siap marah saya dan gini. Saya kata kalaulah begini dan orang yang lakukan curang tak tunjuk rasa bersalah, tak tunjuk rasa nak berubah dan sebagainya, maksudnya dia telah normalisasi curang tu. Dan dia mula meletakkan kecurangan dia tu bukan kesilapan dia, kesilapan pada puan. Saya kata sekarang puan kena fikir panjang untuk bertahan ataupun memaafkan. Dan kebanyakannya pasangan, kalau perempuan dia akan bertahan dulu, dia nak tengok sejauh mana. Sampai tahap curang tu dah teruk, sampai suami dah berzina apa semua, barulah dia kuat untuk mohon fasah. Jadi sebab itu bila saya nak sebutkan secara jujur, bila kes curang datang,
Saya akan tanya tu, dan bila dia kata nak bertahan, saya akan bagi langkah-langkah untuk bertahan. Saya tutup dengan satu kes seorang wanita dah nak pencen, umur 58 macam tu, 2 tahun lagi nak pencen, dekat 60 kan. Dia datang, dia kata, "Ustazah, saya 3 hari sebelum suami saya nak nikah di Thailand, saya sempat baca daripada ni perancangan suami saya. Dia cakap dia ada kerja sebab suami dia auditor bank. So suami dia kata outstation. Jadi rupanya bila saya baca dalam tu, rupanya dia nak bernikah dekat Thailand dengan seorang wanita yang sama auditor. Tapi umur macam anak, sebaya dengan anak, sebab suami dia pun dah berusia lebih kurang dengan dia. Tapi auditor tu umur 20-an dan sebaya dengan anak. Jadi saya selama ni tak pernah cek telefon suami, walaupun suami saya tak ada password, sebab Ustazah, kami memang tak ada masalah, kami dah bercucu pun, kami dah haji hajah dah pun, dan suami saya orang masjid. Saya tak pernah terfikir suami saya nak buat macam ni. Rupanya sama ni yang outstation, suami saya keluar dengan perempuan tu, pergi ke negeri tu, pergi ke negeri ni, berdua-duaan dalam kereta, dan saya tak nak fikir apa yang diorang buat, hotel bersama ke tidak. Tapi suami saya tak pernah ada perubahan yang ketara, sebab dia masih pergi masjid macam biasa, dia masih layan saya sekian-sekian, tapi ada perubahan lah layanan dan sebagainya. Jadi dia tanya apa yang saya perlu buat, Ustazah. Dan saya tak ada sebab apa pun, Ustazah. Saya saja belek. Rupanya saya tengok WhatsApp dia dengan perempuan tu sekian. Dan saya telefon perempuan tu, saya pun bercakap, dan perempuan tu dengan tanpa rasa bersalah, saya terangkan saya isteri kepada haji sekian-sekian, itu suami saya. Perempuan tu siap bagi cakap, Hajah, saya akan pastikan suami Hajah jadi suami saya. Dan Hajah tak ada hak nak menghalang saya gini. Saya akan pastikan. Bukan wanita yang baik, Datuk. Memang jelas wanita yang siap bagi warning sekian. Saya kata, okey, sekarang Hajah buat apa? Hajah buat apa bila dah tahu tu? Saya tanya, dah tahu. Saya tak bercakap dengan suami, saya tak layan suami, saya tak boleh tengok muka dia, Ustazah. Saya sekian, saya memang gini. Saya kata sekarang Hajah, mungkin sebab kita tak boleh letak 100% kesalahan suami, memang dia salah, betul dia salah. Tetapi mungkin ini teguran Allah kepada kita juga. Jadi saya kata, mungkin Hajah dah lama tidak merapikan diri, tidak menjadi wanita sebagai daya tarikan kepada suami. Jadi saya kata, Hajah dalam tempoh ni, kalau Hajah betul nak memperbaiki ni, nak dapat suami kembali, Hajah tetap layan suami dengan baik, masak, berwajah manis dan sebagainya. Memang dia protes, kenapa saya pula, Ustazah? Dia yang buat salah gini. Hajah nak tak suami balik macam dulu? Hajah sekarang kena faham, kena anggap suami sedang sakit angau. Dan angau orang tua, Datuk, lebih dahsyat dari angau orang muda. Lepas tu saya kata, okey, Hajah buat gini, dan Hajah istighfar sekian setiap hari, buat solat hajat, baca sekian, buat ni, doa betul-betul dengan Allah pada malam ni. Dan dia buat benda tu, selepas 2 minggu dia jumpa saya balik sebab saya kuliah ni. Dia kata, Ustazah, syukur Alhamdulillah, suami saya berubah automatik. Dia batalkan perancangan nikah dengan perempuan tu. Lepas tu suami saya minta maaf sungguh-sungguh, dia memang nampak menyesal sangat. Kemudian suami saya siap hantar dah surat untuk resign segera. Sebab dia kata selagi dia bekerja, dia memang pair dengan wanita tu untuk audit. Walaupun suami saya kena bayar lagi berbelah ribu macam tu sebab dia berhenti mengejut. Dan suami saya menunjukkan perubahan. Saya kata sebenarnya itu semua datang daripada Allah, sebab puan betul-betul cari Allah, betul-betul mengakui dan istighfar banyak kali. Sebab itu kadang-kadang ujian datang tu, curang ke apa ke tuan-puan sekalian, kita boleh letakkan kesalahan tu 100%, tetapi alangkah baiknya jika kita juga muhasabah diri. Mungkin disebabkan ada bahagian-bahagian kita yang sebenarnya Allah nak kita berubah, kita perbaiki diri, dan akhirnya Allah pulangkan kembali. Sebab Allah nampak kita pun dah leka, rasa selesa, tak usahlah untuk mengukuhkan hubungan, kan? Kita pun dah layan tak layan dah suami tu, masak pun tak berapa masak, kan? Dah tak berias, pakai pun baju binatang, baju kelawar dah tu, kan? Contohnya cik baju binatang. Jadi wallahu alam, tuan-puan, itu saja bahagian daripada saya. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberikan satu ilmu, kan, memberikan kesedaran. Insya-Allah setiap ujian Allah itu, setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Cuma kita ini selesaikan dengan cara ilmu,
ego ataupun emo ataupun dengan ilmu. Subhanallah. Jadi kita beri ruang kepada Datuk untuk buat kesimpulan sikit hasil perkongsian pada hari ini. Masya-Allah. Okey, sebagai penutup, kita kena tengok konflik itulah sendiri, bagaimana cara untuk mencegah dan bagaimana cara untuk menanganinya. Yang pertamanya pada saya adalah ilmu itu. Bagaimana Ustazah maklumkan tadi, ilmu adalah asas yang perlu ada dalam setiap siapa yang nak kahwin tu. Mesti ada pengetahuan tentang munakahat. Kalau tak banyak, sikit. Jadi pada saya menyerulah kepada ejen-ejen yang menjalankan kursus kahwin itu, semak balik modul atau buat cek balik apakah macam mana produk daripada agensi itu. Adakah dia orang ni faham tentang apa yang disampaikan, penceramah itu sendiri. Kadang-kadang saya pun terima komplain juga daripada klien-klien kan, dia kata masa tu tak ada pun, dia cakap benda yang tak relevan, benda yang tak patut, kadang buat lawak, buat kita malu kadang-kadang, dia kata kan. Jadi dia tidak mensasarkan kepada objektif. Kita objektif kita nak bagi tahu sebenarnya begini. Atau satu perkataan yang saya rasa yang paling boleh orang kata deep ke dalam hati itu ialah bakal isteri kamu atau bakal suami kamu ini adalah pilihan Allah untuk kamu yang terbaik, kan? Jadi kalau macam tu rasa ini adalah pilihan Allah. Jadi jagalah betul-betul, ni amanah Allah ni. Dia cakap macam tu sikit pun saya rasa pun dah rasa kita ada bertanggungjawab ke atas apa tindakan kita selepas itu. Okey, itu sebelum dan semasa perkahwinan itu, apa yang saya dapat analisa daripada apa pengalaman saya ini adalah doa itu, pasangan itu. Jadi sentiasalah berdoa, faham, tolak ansur dan bersabar. Dan yang ketiganya adalah celik kepada undang-undang dan hukum itu. Asas pun cukup. Kata kalau saya melakukan begini, apakah hak isteri itu terhadap saya? Kan? Dosa tu lain cerita lah, kata kan? Apa yang saya boleh kena ni? Isteri boleh tuntut apa daripada saya? Okey? Anak-anak ni macam mana ni? Dia at least dia ada pengetahuan, celik ilmu itu. Sekarang ni tak susah untuk dapatkan sumber-sumber, semua di hujung jari. Google aja. Jadi suami kena bijaksana, kena lebih proaktif dan juga dinamik. Maknanya kita bukan stagnan macam tu je. Kita mesti itu yang kata bijaksana tu. Bila kita tahu, kita akan sampaikan kepada isteri. Insya-Allah kalau macam tu perjalanan rumah tangga akan lebih baiklah. Dan juga kembali balik kepada yang tadi, bila dah masuk dalam alam rumah tangga, kembali balik semula kepada yang mula-mula tadi. Dia adalah pilihan terbaik yang Tuhan buat untuk kita. Allah buat untuk kita. Jadi tengok contoh di barat. Saya ambil masa sikit tu, contoh di barat. Dah tua-tua pun pimpin tangan. Betul. Kalau tengok dekat kat mana, London ke, di Paris ke, tengok dia berumur pun dah 60 tahun, 70 tahun, tak jalan. Dia tunjuk kasih sayang. Tunjuk kasih sayang. Itu amalan yang dibuat. Budaya mereka. Amalan yang dibuat. Kalau kita sulamkan dengan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan bahawa itulah yang terbaik Tuhan bagi kepada kita, insya-Allah masalah ni takkan ada. Jadi itulah pengalaman saya kahwin umur 21 tahun. Masya-Allah. Datuk nikah masa umur 21 tahun. Masa umur saya 21 Usia tahun. perkahwinan sekarang dah berapa, Datuk? Tahun 89, sekarang tahun 2011, 32 tahun. Masya-Allah. Ada berapa orang? Saya ada 3 orang anak dan seorang cucu. Alhamdulillah dapat cucu. Ya, saya. Masya-Allah, Allah Akbar. Jadi saya pegang, secara peribadi saya pegang
Masih lagi romantik dengan isteri kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jadi, Datuk. itu saja sebelum saya mengakhiri, saya ucap terima kasih kepada Ustaz, kepada Ustaz Asma. Saya berdoa kepada Allah supaya segala usaha Ustaz dan Ustazah ke arah kebaikan ini akan diredai oleh Allah, akan dilimpahi segala rezeki dan kenikmatan. Saya percaya usaha ini adalah usaha yang amat baik sekali untuk menjamin ummah kita pada masa yang akan datang, insya-Allah. Yang baik. Amin, amin, ya Allah. Kami pun mendoakan buat Datuk dengan usaha Datuk, dengan persatuan, lepas tu buat keluarga Datuk dan keluarga isteri berkasih sayang bercinta sampai syurga, sekeluarga masuk syurga dengan anak cucu semuanya, dan Datuk terus diberikan kesihatan, diberikan Allah pertolongan dan juga dikurniakan kekuatan untuk menerajui persatuan Peguam Syari'i Negeri Sembilan, dan mudahan Datuk boleh jadi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia untuk membawakan idea memberikan perkhidmatan guaman percuma itu sumbangan besar yang insya-Allah akan dituai pahala yang begitu besar di dalam kubur kelak kan, di akhirat kelak, masya-Allah, subhanallah. Dan mudah-mudahan Datuk dilindungi dari segala mara bahaya, malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Banyak ilmu yang kita dapat pada malam ini sebagai pasangan suami isteri, dalam juga kepada mereka yang mungkin mengalami keadaan yang kita bincangkan ini, apa tindakan semasa dan juga selepas daripada proses perceraian. Jadi alhamdulillah Datuk, sekali lagi terima kasih kerana bersama kami malam ini sehingga pukul 11.10 Alhamdulillah, dan moga insya-Allah ada ruang lain lagi kita boleh jemput Datuk untuk berkongsi lagi pengalaman-pengalaman yang berlaku dalam mahkamah, insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada Ustazah berkongsi tadi berkaitan dengan pengalaman dia sebagai unit cara keluarga, membawa kisah-kisah dan juga pengalaman-pengalaman semasa handle case, dan juga pengalaman-pengalaman terkini melalui persoalan-persoalan yang diutarakan oleh follower Ustazah yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Dan insya-Allah moga-moga ada manfaat untuk malam ini, dan kita tutup majlis ini dengan suratul As dan tasbih kifar dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Amin. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. 2 jam ngam-ngam. Subhanallah, ngam-ngam 2 jam. Alhamdulillah, meeting. Minta maaf, saya lupa minta maaf jika ada apa-apa kekurangan. Terbaik. Tak, terbaik Datuk. Allahu Subhanallah. Sebenarnya apa yang Datuk jelaskan tu memang ramai orang tak tahu. Satu lagi, saya bercakap dengan lawyer bercakap lain. Bila lawyer orang confident. Tapi ansar tu memang kita ada perkhidmatan itu. Negeri lain buat tak? Negeri lain ada buat, tapi dia ikut kita punya contoh je. So aku yang ketua besar dia fikir benda tu. Ya, dia nampak benda tu penting. Fikir dia tanya masa panggil saya tu, dia kata macam mana